المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, barisan Urustia Masjid Negara, Datuk-datuk, datin-datin, ibu ayah serta peserta kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah. Ya, pada pagi ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama dalam majlis ilmu dalam taman-taman syurga, yang mana kita akan mula melanjutkan perbahasan pada muka surat. Tu nak tanya berapa kak? 65. Ya, 65. Kita nak berkenalan lebih lanjut dengan sambungan Imam Ibnul Jauzi, ya kan? Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Sebelum itu saya nak kita baca sedikit tahlil khusus yang kita sampaikan pada bulan lepas. Mungkin kalau kita praktik sekali-sekala ni, ibu ayah boleh ingat dan boleh dibacalah nanti lepas solat. Ya, saya baca lagi sekali dan kita ikut sama-sama nanti, kita ulang 3 kali. Zikirnya senang je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Kita ulang 3 kali ya. Boleh sama-sama ya? Baik, 1 2 mula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Itulah ya, kalau nak dibaca bacalah masa tuan-tuan ada kelapangan, ataupun kalau nak dijadikan wirid harian selepas solat pun bagus. Ya, baca 3 kali. Kalau nak terbang, tak nak naik kereta, minyak mahal, baca 100 kali. Okey, tuan-tuan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuan-tuan, kita sambung ya perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu anhu. Ya, yang kita sebut dalam nota dalam buku tuan-tuan ini, ya, dia sebut apa? Menurut Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitab Dail Tabaqat Al-Hanabilah, dalam biografi Ibnul Jauzi. Okey, sila perhatikan betul-betul Nama kitab itu ialah Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Artinya ulama-ulama bermazhab Hambali. Ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Maka nama Imam Ibnul Jauzi tersenarai dalam kitab itu. Okey, sejarah biografi dia ditulis dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Bermaksud Imam Ibnul Jauzi bermazhab Hambali. Boleh? Dari sudut itu kita boleh faham. Termasuk juga yang disebut tadi Al-Hafiz Ibn Rajab.
Ibnu Rajab juga ialah seorang yang bermazhab Hambali. Boleh? Ya, tuan-tuan Ibnu Rajab ini tuan-tuan, saya nak sebut dulu, tak ada dalam kitab kita ni. Dia ada kitab yang beliau tulis, namanya tuan-tuan mengenai waktu, Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab ini ada satu kitab penting dalam penyusunan jadual harian kita, jadual mingguan, bulanan dan tahunan kita. Imam Ibnu Rajab ini menulis kitab namanya Lataiful Ma'arif. Apa Lataiful Ma'arif? Beliau bahaskan mengenai apakah amalan kita bulan Ramadan. Ini semua maklum. Apa beza Ashrul Awakhir dengan Ashrul Awail? Contohnya kan, Ashrul Awail tu 10 hari pertama, Ashrul Awakhir tu 10 malam terakhir. Contoh kan, apa beza dia? Saya terang sikit ya, mudah-mudahan ada input tambahan, ilmu tambahan bagi kita. Kalau Ramadan, kita akan mengejar Ashrul Awakhir. Betul, Ramadan orang fokus akan tingkatkan ibadah berdasarkan saranan Nabi SAW. Nabi meninggalkan katilnya, meninggalkan selimutnya, syadda mi'zarahu, ahya lailahu, ayqadha ahlahu. Nabi kejut keluarga, Nabi menghidupkan sepanjang malam kan. Itu sunnahnya kita pun menghidupkan Ashrul Awakhir. Tetapi jangan lupa, dalam setahun ada satu bulan yang kita hidupkan 10 hari pertama, bukan 10 hari terakhir. Bulan apa tu? Maka bulan itu kita panggil akhir tahun lah, bulan Zulhijjah. Zulhijjah kenapa disarankan? Antaranya Imam Ibnu Rajab ini mensarankan kita menghidupkan 10 hari pertama Zulhijjah. Sebab 10 hari pertama tu ada musim haji, ada tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari nahar, hari sembelihan. Dan Quran menyebut wasyaf'i wal watr, hari genap, hari ganjil. Itu juga membabitkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Boleh beza tak? Kalau 10 hari pertama yang ada kelebihan, bulan Zulhijjah. 10 terakhir yang banyak kelebihan, Ramadan. Itu antara catatan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang saya sebutkan tadi. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif. Kitab ni sangat penting, sangat baik untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita mengisi jadual kita, waktu kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Inilah juga antara hasrat kita diskusikan buku nilai masa ni tuan-tuan. Taib. Beliau tidak meninggalkan satu bidang ilmu melainkan terlibat dalam menghasilkan karyanya. Artinya kita dah bincang tuan-tuan, ulama ni bukan dia ada jenis yang ceramahnya penuh, padat, jadualnya padat. Ada jenis ulama yang kepadatan itu ditambah lagi, walaupun dia tak terlibat dengan kuliah, dia tak banyak mengajar, tetapi dia sibuk dengan menghasilkan penulisan. Termasuk Imam Ibnu Jauzi ni tuan-tuan, ulama yang banyak menulis. Banyak menulis, dan dalam kitab kita ni tulis ada 340 kitab. Tapi kita tak bolehlah bayangkan 340 tu semuanya besar-besar. Mungkin kitab-kitab kecil pun termasuklah. Mungkin kitab-kitab nipis pun termasuk dalam senarai 340 ni. Ada sampai 20 jilid. Ada yang besar dan ada yang 1 jilid, ada yang kecil. Ini tulisan Imam Ibnul Jauzi. Muwafiq Abdul Latif pula berkata, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tidak pernah mensia-siakan waktunya walaupun sedikit. Tuan-tuan, macam mana tu? Ini dia punya tulisan dia banyak. Purata dia boleh menulis setahun antara 50 ke 60 buah buku. Cuma namakan pada saya orang ustaz-ustaz Malaysia ni yang banyak menulis. Cuba sebut kat saya asatizah kita, profesor kita yang banyak menulis kitab-kitab ni. Tak ada nama. Kalau sebut banyak sikit, cepet kita pergi sarapan ni. Kalau tak ada nama, kita tak payah sarapan 10.30 lah, kita berhenti nampak sebut kat saya nama-nama yang tuan-tuan kenal lah, yang banyak menulis kitab. Antara yang kita kenal, yang aktif menulis, Ustaz Muhadir Haji Jol, orang Sarawak. Ustaz Muhadir ni antara kita tengok banyak buku-buku amalan dia, puasa pun dia tulis, solat pun dia tulis, kitab Qalbun Salim tentang tasawuf pun dia tulis,
Lagi apa tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah sifat 20 pun dia tulis. Jadi Ustaz Muhammad ni dia junior saya setahun lah, tapi dari sudut penampilan, penulisan dah cicir jauh saya ke belakang dah ni. Okey. Jadi ada ulama kita tuan-tuan dia ceramah penuh tapi dia tak boleh menulis, dan menulis ni sebenarnya lebih susah daripada bercakap. Tuan-tuan, menulis sekso menulis ni, sekso nak dapat idea tu, baru nak dapat idea dah orang rumah panggil. Kan? Baru dapat idea dah ada kojonya pula tuan-tuan, dan macam-macam urusan kan. Tentang sebab itu menulis ni memang bukan kojo senang. Penulisan ni tuan-tuan dia lebih sukar daripada mengajar. Mengajar ni tuan-tuan, kalau kita biasa bercakap ni kan, kita ada asas ilmu sikit, kita baca sikit ni, bolehlah kita goreng, pandailah kita syarahkan. Tetapi menulis ni satu benda yang susah. Jadi imam-imam yang kita baca dalam kitab ini tuan, memang mereka mendapat taufik dan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak menghasilkan tulisan. Okey, selesai. Baik, kita pindah 66. Tuan-tuan, ini juga jumlah tulisan beliau sehingga kata 2000 jilid. Dan mana ada komputer, mana ada tuan-tuan typewriter ke apa, tak ada, semua pakai tangan. Semua tulis pakai tangan tuan-tuan. Sebab tu kita baca dulu kan, imam sampai 30 tahun tak dapat nak usik makanan dengan tangan dia. Siapa tu? Cuba ingat. Tuan-tuan, 30 tahun tidak makan menggunakan tangannya. Kerana apa tuan? Sibuk mencatat hadis. Tuan-tuan boleh cuba cek muka surat 35. Tengok jap. 35. Kita ulang sikit. Okey, halaman 35. Nama imam tu apa? Ubaid bin Ya'ish. Guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim. Muka surat 35. Boleh? Berapa tahun tuan-tuan tak makan? Bukan tak makan, tak menyuap makanan dengan tangannya sendiri, tapi disuap oleh adik dia. Berapa tahun? 30 tahun. Sebab apa? Tangan itu hanya sibuk untuk menulis hadis. Macam tu bonahlah sibuk tuan-tuan. Kalau zaman kita ni, kalau kita suruh orang rumah kita suap 3 hari, tahan dia kan. Masuk air kompek, bong terbiat ke bang ni kan. Tak mau ni dia. Tuan-tuan, itu dia kualiti masa, penjagaan waktu mengikut para ulama. Okey, itu selesai Imam Ubaid bin Ya'ish tuan-tuan. Kita kembali pada muka surat 66. Okey tuan-tuan, maka kata Imam Az-Zahabi dan Imam Ibn Rajab, Abu Muzaffar cucu Ibn Jauzi berkata, saya mendengar datukku berkhutbah ketika akhir hayatnya. Ini cucu cerita pasal datuk. Cucu nama Abu Muzaffar. Cucu Qaba, atuk marin Qaba atas mimbar, atuk dah menghasilkan 2000 jilid kitab dengan tangan sendiri, bukan ada yang mencatatkan, bukan ada murid yang usahakan, tapi tok guru tu dia tulis dengan tangan dia sendiri. Tuan-tuan kena ingat juga, ada tulisan-tulisan ulama ni dia bentuk imla, dia sampai murid salin, dia menyampaikan ceramah, murid salin, murid siapkan satu kitab, tok guru semak balik, betul dah ni, cetak. Siapa tuan-tuan jenis macam tu? Yang saya tahu antara ulama-ulama yang dia bukan menulis sendiri, itu koleksi ceramah dia. Antaranya yang saya dengar Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ni Aziz, yang saya faham begitulah. Koleksi ceramah-ceramah beliau tu murid-murid ni rakam, catat, salin, rakam apa. Last minta Tok Guru cek balik, betul tak? Ada yang bercanggah tak? Ada yang salah tak? Kami catat. Betul, cetak. Ada juga macam tu. Itu lagi jimat dah. Itu lebih jimat masa lah tuan-tuan, kan? Kenapa Dr. Zul Mufti sekarang Montawi kenapa banyak nak kitab dia keluar? Antara yang daripada Unity lagi tuan, Dr. Zul balik Syria, dia mengajar Paul Dickson, College Unity nama dia. Daripada itu tuan-tuan, Dr. Zul dia bina tim dia, pelajar-pelajar dia, apa yang dia nak belajar salin type, dia check je. Okey, cetak. Sebab tu dia cepat. Ini pun cara yang agak bagus untuk tulisan-tulisan kita, kitab-kitab kita ni dapat diterbitkan. Kalau tak, tuan-tuan, susah nak diterbitkan. Ini antara cara yang digunakanlah. Baik. Tuan-tuan, itulah banyak jumlah tulisan Imam Ibnul Jauzi, tuan-tuan, menurut cucu dia tadi. Qala
manakala menurut Ibnul Wardi, apabila seluruh penulisan Ibnul Jauzi dihimpunkan, dibahagikan dengan hayatnya, maka kesimpulannya tuan, setiap hari beliau menghasilkan 9 buku. Banyak tak banyak kan? Hebat. 9 buku ni kita nak bayangkan, mungkin saiz dia besar ni lah buku kita ni, ataupun mungkin buku tu besar tebal sikit macam mana. Dia tak mestilah berjilid-jilid besar, ataupun mungkin bentuk kertas kerja, assignment yang ringkas. Tetapi tuan, itulah hasil penjagaan waktu, taufik daripada Allah Ta'ala. Itulah usaha yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, lagi canggih cerita dia ni, yang terakhir ya, mungkin terakhir tentang Ibnul Jauzi tuan-tuan ya. Apa cerita dia tuan-tuan? Habuk pensel dia tu boleh gunakan untuk memanaskan air mandian jenazah dia. Macam mana tu? Kan kita khabar tadi, dia sehari 9 buah buku, dia punya tulisan mencapai 2000 jilid. Dan masa itu tuan-tuan, kita bayangkan Syekh pakai pensel, dia kena asah lah, sharpener pun kita sekolah tu kan, pensel pakai 2 hari pendek, 2 hari sehari kontot apa, asah lebih daripada tulis tak ada, asah kerja kan. Jadi Syekh ni tuan-tuan, dia mengasah habuk pensel itu dikumpulkan. Satu store tuan-tuan, habuk pensel je. Jadi apa guna habuk tu? Baca ni Al-Qummi dalam kitab Al-Kunni wal Alqab. Habuk asahan pensel Imam Ibnul Jauzi yang digunakan untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW itu dikumpulkan dan jumlahnya banyak ya. Dan dia wasiatkan apa? Ni habuk pensel dia ni, esok kau gunakan untuk mandikan jenazah dia. Apa kena mono tuan-tuan? Sebab kita bayang macam mekon sojuk ni lah tuan-tuan. Sojuk ni kan, kan kejap kita kencing kita keluar ni kan, sojuk. Musim sejuk, jadi kita kena suamkan air tu. Beliau meninggal, jadi tim Nasibil Al-Khad ni, tim tanah kubur ni tuan-tuan, nak mandikan jenazah tu, dia telah diwasiatkan nak suamkan air. Kau tak payah pakai kayu api mana kau guna habuk pensel dia ni. Faham? Gunakan habuk pensel untuk kau panaskan air pemandian jenazah Imam Ibnul Jauzi. Tuan-tuan, dah guna dah, masih banyak lagi berbaki habuk pensel itu yang boleh digunakan untuk bahan bakar kepada nak masak benda-benda lain, boleh guna lagi habuk pensel itu. Tuan-tuan jadi makna apa tuan? Kita apa yang tinggal? Habuk pun tak ada. Faham tak? Dia habuk pensel itu boleh digunakan untuk memanaskan air pemandian jenazahnya rahimahullahu ta'ala. Makna nak bayangkan apa? Banyaknya beliau menulis, banyaknya beliau mencatat ilmu tuan-tuan. Ini Imam Ibnul Jauzi, dan difahamkan tuan-tuan ya, beliau ni memang banyak mengislamkan orang Nasrani, orang Majusi, Yahudi tuan, banyak masuk Islam di tangan Imam Ibnul Jauzi ni. Okey, mazhab Hambali tuan-tuan, banyak orang masuk Islam. Dan ada karamah ulama kita ni tuan-tuan, ada karamah mereka, orang tengok jenazah dia pun masuk Islam. Ada tuan-tuan antara yang ramai tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok hari ni punya cerita kan, musim Covid ni tuan-tuan, kau tengok kalau meninggal orang Fatani, baba ulama Fatani, kalau meninggal tu mungkin kiai-kiai besar di Indonesia. Kalau tuan-tuan nak tengok maulana di Pakistan, India, Bangladesh tuan, kalau dia meninggal, ya Allah, berjorombi orang, dah tak ada bumbung nak panjat dah, atas bumbung semua penuh, ribuan, ratusan ribu orang pergi hadir di jenazah. Itu antara tanda Allah terima si mati tersebut, tanda qabul. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, dia meninggal. Imam Ahmad ya, mazhab Ibnu Jauzi ini tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia meninggal tuan-tuan, boleh tengok dia meninggal tuan-tuan. Orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam, beribu-ribu masuk Islam. Dia polik apa ramai orang tengok jenazah Imam Ahmad ni, apa lebih dia ni. Orang masuk Islam kerana melihat urusan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada jenis begitu tuan-tuan. Orang masuk Islam kerana keikhlasan ulama tersebut, walaupun selepas dia mati tetap tuan-tuan mengalir keberkatan itu. Orang terima hidayah asbab ulama-ulama ni walaupun ketika pengurusan jenazah dia. Saya minggu lepas
ikut multaqa Kelitiatan Kursus Fatwa Kebangsaan di hotel yang agak pelik tapi benar, namanya Hotel Samo-Samo. Pernah masuk tak? Tak sama kan? Itu tempat pilot, tempat agak pramugari lah lepak situ tu, dia sebelah airport kan. Pergi multaqa dekat situ. Saya masuk bilik, tuan-tuan, tak tahu mana nak dicucuk kan, kad tu tak ada pula. Bilik gelap tapi aircon dah menyala, dah bersojuk. Kita orang kampung mana tahu hotel mahal-mahal ni tuan, mahal hotel tu. Telefon dia cakap orang putih lah tu. Kan cakap orang putih tak payah cucuk-cucuk, dia kata touch. Ya mangai mahal benar hotel tu. Tak apalah, bab hotel tu selesailah masalah. Tapi tuan-tuan, nak cerita perkongsian mufti Sabah. Semua mufti bersidang masa tu. Kami yang Jabatan Kursus Fatwa pun dilibatkan sekali mendengar perkongsian dan sebagainya, pembentangan. Tapi ada orang Sabah ke sini. Bawa lepeh apa kan. Pilihan raya bawa pula COVID, tak? Tuan-tuan. Jadi mufti cerita apa? Dia cerita pengalaman. Ini dakwah. Dakwah dan hidayah. Tuan-tuan, hidayah ni bukan milik kita tapi milik Allah. Jangan khabar kita ni pengikut tegar kuliah duha, kuliah maghrib, kita tak boleh berubah, kita akan baik selama-lamanya. Belum tentu kalau kita tak ikhlas. Taufik hidayah ni bukan kita punya, bukan imam punya, bukan mufti punya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cerita mufti inilah. Kami di Sabah, kata Datuk, ada satu perkampungan itu semua murtad, asal semua Islam. Apa cerita? Kata saya bersama mufti, dia kata sebab cerita imam dijanjikan allowance oleh kerajaan sebanyak RM270 ke RM200.5. Dia tunggulah setahun 2 tahun tak sampai-sampai allowance imam masjid ni. Kesudah tuan-tuan datang padri ke gereja, up dia punya allowance. Berapa masjid offer berapa? 270. Okay, kita up 300. Dengan imam-imam sekali murtad satu kampung. Nampak? Cerita allowance punya pasal dia tuan-tuan. Jadi kita kena faham dekat sini, ini cerita hidayah. Ya, hidayah apa tadi kata? Dengan sebab duit, dengan sebab terlampau miskin, tekanan hidup, ataupun nak lebih nak bermewah-mewah, akhirnya bertukarlah pendirian akidah seseorang. Tapi dulu imam-imam kita yang dulu, dia mati pun orang masuk Islam. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala berlaku pada dalam pelbagai bentuk tuan-tuan. Taib. Selesai yang itu. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Okey. Saya ingat itu benda yang samalah dah dikupas tuan-tuan tentang jumlah tulisan beliau, dan kita boleh tengok pada halaman 67. Okey. Imam Az-Zahabi berkata dalam melontarkan komentar terhadap Imam Ibnul Jauzi, saya tidak pernah mengetahui mana-mana individu yang mampu menghasilkan karya penulisan seperti yang pernah dihasilkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Okey tuan-tuan, maka sebab itu kita ni bukan nak suruh tulis sampai 2000 jilid, tak, bukan, dan itu bukan tugas tuan-tuan pun. Tuan-tuan tak payah menulis, tak payah terbit kitab. Siapa nak beli kitab tuan-tuan kalau tulis pun? Cik Bedah, Kak PA, siapa nak beli? Kan bukan suruh tulis menghasilkan buku untuk dicetak, bukan, tetapi cukuplah peranan kita ni mengaji, datang kelas, catat ilmu. Boleh? Kita punya kewajipan kita apa yang ilmu, mutiara ilmu, manfaat itu kita salin. Nanti cucu baca apa lawan ni pergi pagi-pagi dah keluar hari Sabtu, masjid negeri, masjid negara kita katakan. Tengok kita baca balik, kita pun tak tahu apa kita tulis. Pun tak apalah, yang penting tulis. Faham? Nanti cucu tengok, oh Wan atuk ni marin rajin mengaji. Cukuplah takat tu tuan-tuan. Walaupun kita lukis gambar walidi ke apa pun saya tak tahulah tuan-tuan tulis apa tu. Tapi catat. Ilmu yang kita dapat tu jangan kita tak catat. Ini tugas kita sebagai pelajar, muta'allim. Okey? Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau saya nak mencelah sedikit, kita tengok apakah, sebelum kita lanjutkan dengan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, apakah tuan-tuan adab kita dengan waktu? Dan kita tuan-tuan dalam kehidupan kita 24 jam ni, kita tak lari daripada 4 keadaan. Boleh 4 keadaan. Apa adab kita? Apa pendirian kita dan akhlak kita? Ada 4 keadaan. Maka ini kitab ni tuan, saya dengan Ustaz Syidi, dengan Firdaus, hari Rabu lepas saya pergi ziarah Habib Ali kat Darul Murtada, dia hadiahkan kat saya kitab ni. Alhamdulillah. Sangat berharga, kitab At-Tatawuf fi Usulit Tasawuf. Saya nak share dengan tuan-tuan lah kitab yang Habib Ali hadiahkan kepada saya.
Dan Habib kata baca nanti sampai-sampaikan ilmu. Ini saya nak sampaikan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, adapun adab waktu itu ialah kita mesti takmir dia dengan ketaatan. Apa takmir? Imarahkan. Kita mesti mengisi waktu kita dengan ketaatan. Dia dua je. Kalau kita tak taat, datanglah benda yang bukan-bukan menghasut kita kan. Sekurang-kurang masuk hari ni 8.30 sampai 12.30. Benda-benda yang kurang baik tu agak kita dapat terelak sedikit. Faham kan? Kita dapat masuk tempat baik, sekurang-kurang kita dapat menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Boleh tuan-tuan? Walaupun saya dah sebut selalu, bukan semua yang tuan-tuan belajar 4 jam tuan-tuan faham. Tak juga, melantun-lantun keluar pun ada juga kan. Tak faham, tetapi itu bukan masalah dia. Itu bukan alasannya. Sebab kita pun faham peringkat umur kita ni ada benda yang kita boleh terima dan ada benda yang kita susah nak tangkap. Tak apa. Yang penting datang itu dah mengisi waktu dengan ketaatan. Itu yang penting. Betul ini satu benda yang kita kena faham. Itu adab kita. Sehingga Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, tuan, Imam Abul Abbas Mursi radhiyallahu an, dia khabar manusia ni tak boleh lepas daripada 4 keadaan. 4 ni tuan-tuan. Daripada pagi ni sampai ke malam kan kita nak tidur. So itulah rutin kita. Apa dikata tuan-tuan? Iaitu disebut tuan-tuan, kalau kita melakukan ketaatan, apa kita nak buat? Kita mesti bersyukur. Disebut syuhudul minnah. Tuan-tuan hadir kelas pagi ni, tuan-tuan mesti alhamdulillah. Faham tak faham tu nombor 2, nombor 3 lah. Shopping kau beli kopok, kau beli kuih raya tu nombor 4. Tapi yang first kali kerana tuan-tuan terpilih datang mengaji. Ini satu yang alhamdulillah. Boleh? Ini sebab kita telah mengimarahkan hari kita pada Sabtu hari ini dengan ketaatan. Maka jawapannya alhamdulillah. Sebab apa? Yang menggerakkan hati kita Allah. Yang menggerakkan tangan kita tadi pusing steering bagi isyarat berhenti dekat apa semua tu Allah. Yang memberi kita faham Allah. Memberi kita kekuatan, badan tak berapa sihat benda ni tapi datang juga Allah. Itu kita alhamdulillah. Okey, mungkin malam tadi ada yang bangun pukul 4 tahajud. Jangan selfie bona kat orang. Tak payah masuk Facebook pukul 3 pagi, tak payah share dengan orang apa aktiviti kita. Itu mazhab selfie. Kita tuan-tuan, kita tak mahu mazhab itu nak war-warkan sangat kebaikan kita. Okey? Ada benda yang patut rahsia kita rahsiakan. Ada benda yang orang perlu tahu, okey tak apa kita share. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada bangun pagi tadi, saya alhamdulillah ustaz sejak pencen ni tak miss lah 4 rakaat tahajud. Alhamdulillah. Tu rezeki. Maka bukan bangun rumah lain golap gelito tak bangun, tu hujan sikit tak bangun. Dia ni 4 rakaat memang selamba je, 4 + 3 witir selamba je. Jangan ada perasaan macam itu. Sebab yang menggerakkan, yang membangunkan kita siapa? Allah. Kita boleh baca Fatihah tadi, siapa yang menggerakkan lidah kita? Allah. Kalau ada doa boleh menangis-nangis sikit, siapa yang mengalirkan air mati kita? Pegang yang itu, kita tidak akan ada perasaan sombong, pandang rendah pada orang lain. Tak. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli pengajian, orang masjid dan sebagainya, tetap kita tidak sombong. Alhamdulillah. Itu kalau kita buat ketaatan. Okey, baik. Kalau sebaliknya, kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, kita terlajak buat silap, kita pernah buat maksiat. Mana kata kita tak? Kita maksiat kita tuan-tuan bukan maksiat yang zahir, maksiat kita maksiat yang batin. Apa leka, lalai, tak khusyuk, komplain dengan Allah Ta'ala lah, hasad. Itu katanya dosa batin, dosa besar daripada dosa zahir tu. Kita masih terbabit dengan dosa-dosa. Maka tuan-tuan, kita dalam berdepan dengan dosa tuan-tuan, kita kena buat apa? Tahqiqut taubah. Tidak ada pilihan lain melainkan kita kena istighfar, mohon taubat, mohon keampunan kepada Allah. Kalau kita tersilap, terlanjur, tak solat, terdedah aurat dan sebagainya tuan-tuan, maka kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu situasi yang kedua. Boleh? Kalau tuan-tuan situasi yang ketiga, dalam harian kita ni, waktu kita akan berdepan dengan dapat nikmat. Ada nikmat kita, alhamdulillah anak tuan-tuan berjaya, alhamdulillah plan nak beli rumah baru dapat. Apa nak buat? Mesti kalau berdepan dengan nikmat, kewajipan kita sebagai hamba ialah
syukur, dan sebaliknya tuan-tuan, kalau kita diuji dengan suatu bala, dengan suatu ujian, maka tuan-tuan kewajipan kita apa dia? Itulah kita kena banyak-banyak bersabar. Tuan-tuan kan, kalau itulah pendirian kita dalam 4 keadaan ini, insya-Allah kita berjaya menyenaraikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala, kita sambung sikit lagi tuan sebelum kita berhenti sarapan, ya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ini nama baru pula, ya. Disebut dalam kitab Tazkiratul Huffaz mengenai Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, lahir 541, wafat 600. Ini tak betul ni dah. Ni tak tepat ni, tarikh ni nanti saya kena semak balik ni, ada pembetulan tarikh dia. Tuan-tuan, baik, beliau telah menulis sebanyak 1000 juzuk kitab, ya, yang diperoleh dari Imam Abu Tahir As-Silafi. Tulisan Imam Abdul Ghani terlampau banyak, ya. Dalam keadaan tuan-tuan, dia masih tetap menulis, menyampaikan dan beribadat kepada Allah sehingga beliau wafat, sehingga beliau meninggal lah. Tuan-tuan, menurut murid beliau, murid Abdul Ghani ni nama Al-Diyaul Maqdisi, dia kata apa? Dia tidak pernah mensia-siakan sedikit pun waktunya. Okey, apabila selesai solat subuh, dia baca Quran. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan wirid kita kan? Wirid kita lepas solat mesti baca Quran. Ustaz tak fasih, ustaz baca juzuk amma. Ustaz susah, ustaz baca Yasin. Jangan tak baca langsung. Tak baca langsung, esok kita kena boda dengan malaikat. Kau keto besar rumah anda, cakap orang putih berabuk, Quran pun tak baca, kena boda nanti, kena sosah dengan malaikat. Jangan bagi alasan. Kalau kita duduk perkampungan Himalaya mana kau, tak ada ustaz datang mengajar, tak apalah. Sekarang tuan-tuan macam-macam ustaz ada, online ada, offline ada, pilih yo. Tak nak mengaji juga, memang kena boda esok dengan malaikat. Tengoklah. Esok jangan menyesal, ustaz syahadat tak tegur saya dulu. Saya dah tegur dah sekarang ni tuan-tuan. Kena mengaji. Belajar mengaji dan baca apa yang kita boleh baca. Okey. Imam Abdul Ghani Maqdisi ni jadual dia macam mana? Lepas subuh mulakan dengan tilawatul Quran. Okey, bagus. Lagi ataupun kadang-kadang baca hadis. Hadis banyak. Kan? Hadis. Kemudian tuan-tuan wuduk. Dan dia ni trend dia tuan semayang dia tuan-tuan sehari 300 rakaat. Tapi dia semayang waktu siang. Polik sikit kan? Biasa kita cerita imam, saya nak ulang balik tuan. Yang paling banyak semayang ni berapa? Kita dah sebut dulu ni. Tuan-tuan selalu ejek-ejek nama tu, tapi tuan-tuan tak tahu sejarah nama tu apa dia. As-Sajjad. As-Sajjad itu yang banyak sujud. Itu gola kepada siapa tu As-Sajjad tu? Imam, kau jangan sebut Sajjad yang seorang tu pula, bukan. Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni siapa? Nama dia Ali bin Husin bin Ali. Faham? Sayyidina Ali ni nama abah dia Sayyidina Husin. Sayyidina Husin ni anak siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kan tuan-tuan saya habiskan cerita Sajjad dulu Ustaz, lepas ni kita sarapan. Tuan-tuan, Ali bin Husin bin Ali ni semayang dia sehari berapa rakaat? 1000. Sebab tu dia dipanggil sebagai As-Sajjad. Dengar elok qalqalah saya tu dal tu. Supaya tak jadi ta sajad yang seorang tu. 1000 rakaat sehari dia semayang. Imam Umair bin Hani semayang juga sehari 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal dia semayang sehari 300 rakaat. Kalau Dr. Columbia KPG bagi MC, dia semayang berapa? Kalau time dia umam, dia tak dapat 300, dia semayang berapa? 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Junaid Baghdadi semayang sehari 400 rakaat. Begitulah imam-imam kita tuan-tuan yang daripada waktu maghrib isyak sampai ke subuh, kebanyakan mereka solat, tilawah Quran, selawat, zikir, munajat. Itulah kerja mereka tuan-tuan, para ulama. Okey tuan-tuan Imam Abdul Ghani Maqdisi ni dia polik sikit tuan-tuan. Dia 300 rakaat tadi tu dia buat bila? Ni. Waktu syuruk, duha sampai zuhur. Itu jadual beliau tuan-tuan. Kita nak dapat 300 tu mustahil. Kita jangan fikir yang banyak-banyak. Kita buat mana yang kita mampu, tapi jangan tak berat langsung. Kan? Duha berapa? 2 4. Alhamdulillah. Tahajud berapa? 2 4. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan level kita lah.
Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Tapi jangan membandingkan kita dengan ulama. Dan paling tak bagus sekali ialah kita pun khabar, itu bid'ah tu. Nabi buat sikit je, dia buat lebih daripada Nabi. Siapa buat lebih daripada Nabi, bid'ah. Itu lagi tak betul jawapan tu. Tuan-tuan jadi insya-Allah nampak tuan-tuan ada muka ciri-ciri kelaparan sikit, kita berhenti sekejap minum. Lepas kita sambung nanti Terima kasih. Tangguh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi ni saya ada bawa majalah tasawuf yang saya tulis dengan panel saya, Tasawuf Islam. Ada di belakang nanti tuan-tuan, dekat Dr. Firdaus kat belakang tu. Tuan-tuan boleh dapatkan. Saya buat 50 set je tuan-tuan. Sebuah RM10, kos RM7, RM3 baki tu saya nak masuk tabung pondok saya, madrasah saya. Tuan-tuan ada di belakang sana majalah Tasawuf Islami, tolong boli. Seorang tak cukup tuan-tuan, boli dulu yang ni, bulan depan saya bawa lagi Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama dan semuanya, bila kita dapat bertemu pada bulan Oktober ini dalam sisi bulan Allah kita, dan terima kasih kepada para jemaah sekalian kerana sanggup berluangkan masa menetap hujan yang lebat. Saya dikenal tadi kira-kira dalam 40 orang berdebat. Alhamdulillah hari ini kita nak kali sejarah dekat sini yang penuh. Bisa sama kita bawa insyaAllah. Tapi sampai saat ini makanya bukan dalam tuan lagi. Jadi semua nak tambah boleh. Nak tambah ada tambah lah. Yang tambah hari dari boleh lah. Tambah lain. Jadi diwawakan bulan-bulan pada bulan Oktober ni. Bulan Oktober ni kita ada 5 minggu lah. 5 minggu. Duka cita dimaklumkan. Duka cita dimaklumkan. Untuk kuliah Ustazah Asma Harun tak dapat. Ustazah Asma Harun tak dapat. Jadi minggu ni kita bersama dengan Dr. Syuhada. InsyaAllah sebentar lagi selepas sesi kuliah Dr. Syuhada kita akan bersama dengan Ustaz Fawaz Fazil. Ustaz Fawaz Fazil. Kemudian minggu kedua bersama dengan Ustaz Nasir. Ustaz Nasir. Bukan. Minggu kedua bersama dengan Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dan juga Ustaz Nizam Kadir. 10 bulan. Minggu ketiga dengan Ustaz Syaraf Bajuri dan Ustaz Wan Abdul Halim. Minggu keempat 24 Oktober sama dengan Ustaz Nasir dan Ustaz Profesor Dr. Basri. Minggu depan saya tak main, tapi kawan-kawan tak kabar. Saya tengok masa Dr. Basri kurang. Waktu Ustaz Nasir ramai, Dr. Basri kurang. Bumi kot tau. Kalau Pak Nasi kot. Nah, jadi kita kalau boleh kita istimewa malam sampai InsyaAllah sesi kuliah kita dalam hujung tahun ni kita akan ambil awal. Sebab Alhamdulillah buat pada solat Zuhur yang sekarang harus buat. Jadi kuliah kita dalam minggu yang terakhir, minggu kelima bulan 10. Sesi pertama dengan Datuk Rashidi Jamil. Datuk Rashidi Jamil, mantan Imam Majlis Negara dan juga mantan pembuat Jabatan Mufti Wilayah Sekuan. Sesi yang kedua kita gantikan Ustaz Asma Harun, kita gantikan dengan Ustazah Fatimah Syafah. Ustazah Fatimah Syafah seorang ni binti Muhammad Nordin. Bertajuk Cinta Selalu Menang. Yang seterusnya, siapa tinggal kayu minggu 4, sediakan kayu sebelum hujan. Nah, yang baik kat kaunter seterusnya. Tak habis di klinik hotel rumah. Main ni yang buat. Jumpa makan. Dia tak. Boleh tak main hujan.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kembali ke pangkal jalan. Okay, yang dah sarapan, yang dah shopping, dah beli kitab, beli majalah, duduk di tempat masing-masing. InsyaAllah kita nak menyambung perbahasan tokoh-tokoh ulama yang menjadi contoh ikutan kita, walaupun kita memperakui kita tiada kemampuan untuk mengikut mereka sepenuhnya, tetapi insya-Allah dengan sedikit perkenalan dengan nama-nama tokoh ulama ini, ia akan memberikan kita motivasi dan semangat, menjadikan kita lebih jelas hala tuju kita untuk bersama dengan para alim ulama, dan yang penting juga ialah untuk kita menghargai sumbangan dan jasa-jasa mereka. Okey, ini antara perkara yang penting dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin nanti bangkit dengan al-mar'u ma'a man ahab. Nanti kita di hari kiamat kita bangkit dengan orang yang kita kasih dan kita sayang. Maka kasih kita selepas Rasulullah SAW itulah para sahabat, kan? Para tabi'in, para ulama, para umara, pemimpin-pemimpin yang adil, para awliya illahi salihin. Itulah yang kita harapkan daripada bacaan buku karya Syekh Abdul Fattah Abu Udah ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan bacaan ataupun sambungan lanjutan mengenai al-Imam tadi Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Tetapi sebab kita bagi sedikit laluan 5 minit, tuan-tuan, kita sama-sama berqasidah. Saya bersama dari Jolobu, ustaz kita ni orang Jolobu ni, Ustaz Rusyaidi ni, pelajar Musi yang sedang bercuti. Jadi bolehlah Ustaz Rusyaidi pimpin kami dalam 5 minit ya, Ustaz. Sebab nanti kalau lama-lama nanti mereka akan lupa diri juga, tak nak mengaji nanti. 5 minit, silakan Ustaz Rusyaidi.
Rasulullah khudh biyadi qasaman minna jami'in Allah mal mu'afa wa saqi wa saqi musa qasaman minna jami'in mal mu'afa wa saqi musa fakhla'il kawnayn anka siwa Rabbi sama-sama baca marusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sedap tak suara dia? Sedap. Suara saya lagi sedap sebenarnya. Tapi sebab saya makan isi lemak banyak tadi, jadi kurang sikitlah suara saya begini. Alhamdulillah kita dah dengar qasidah sedikit. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita nak sambunglah. Baik. Halaman 67 kan? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan kita sebut tadi dia sembahyang sehari berapa rakaat? 300 rakaat. Boleh? 300 itu tak masuk daripada dia punya wirid Quran, daripada tulisan dia, kitab dia, selawat dia, itu. Baik. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata beliau berwuduk dan menunaikan solat 300 rakaat dengan membaca suratul Fatihah dan muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, suratul Falaq dengan suratul Nas sehingga hampir waktu zuhur. Ini semayang amalan dia tiap-tiap hari lah. Ya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Taib. Sebelum menunaikan solat zuhur, beliau akan lena seketika. Yang ini kita tiru. Tang semayang 300 tak tiru, tang lena kita tiru, tuan-tuan. Tidur. Ada qailulah kita panggil kan? Rehat seketika. Okey? Selepas solat zuhur, beliau buat apa? Tasmi'. Kita panggil mendengar bacaan murid. Itu namanya tasmi'. Okey? Mungkin akak baca, saya dengar. Mungkin abang baca, saya dengar. Ustaz, betul tak saya punya surah ni? Saya nak baca surah Taha. Saya nak baca suratul Mulk. Tolong semak Ustaz.
Ustaz, betul ke saya baca tahlil yang Ustaz sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Betul tak Ustaz? Itu namanya tasmi'. Okey, guru mendengar bacaan murid ataupun murid memperdengarkan bacaannya kepada guru. Jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi lepas zuhur, tadi dia rehat sekejap sebelum zuhur, lepas zuhur disambung apa? Tasmi'. Kemudian menulis sampai maghrib. Tak sompek nak pergi pasar tani, tak sompek nak main futsal dah. Tom yam pun tak boleh dah. Tak ada keluar rumah, menulis. Kalau puasa, berbuka selepas isyak, tuan-tuan, dia tidur awal. Nampak tak? Lepas isyak dia tak ada tengok cerita lelaki kiriman Tuhan, perempuan tanpa dosa, tak adalah, tak, dia tak sampai dah kena. Ya. Sebaik saja tidur awal tuan-tuan, bangun tidur, maka wuduk, solat, itulah dia kerap memperbaharui wuduknya Imam Abdul Ghani Maqdisi ini. Tuan-tuan juga, saya pun ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan pun, itu satu akhlak yang baik, amalan yang baiklah sentiasa berwuduk ni. Okey, mengekalkan wuduk. Batal ke tandas, buang air, kentut ke apa ke, ambil wuduk semula. Ini satu amalan yang cukup baik. Taib. Ya, berterusan sampai subuh. Daripada malam tadi batal wuduk, ambil wuduk, semayang lagi sampailah ke subuh. Tuan-tuan, dia kata kalau waktu malam tu pukul 10 taklah, pukul 3 pagi lah dia bangun, pukul 2 kan, sampai pukul 5 tu dia berulang-alik mengambil wuduk, mungkin 7 kali dia memperbaharui wuduknya. Dan kata beliau, kata Imam Abdul Ghani, saya selesa solat dalam keadaan anggota wuduk yang masih basah, kan? Jadi sebab itu kita ni pun kalau tak ada sebab, kita jangan lap wuduk kita. Nabi SAW pernah diberikan kain oleh Sayyidah Maimunah, isteri baginda SAW. Nabi tak ambil. Antara perkara yang kalau tak, bukan sejuk lah, bukan musim sejuk, di tempat kita bukan sejuk, jadi tak payah kita lap air wuduk tu, biarkan begitu. Macam mana Ustaz tak lap? Nak letak bodak Ustaz? Letak bodak tu saya tak tahulah macam mana kan. Sebaiknya jangan dilap. Yang kedua tuan-tuan, antara makruh, kata Syekh Wahbah Zuhaili, antara benda makruh dalam wuduk ni, lepas wuduk tu jangan kita ronjihkan air wuduk tu. Jangan kita mengipas, apa nak sebutnya, mengipas itu dikatakan ada riwayat menyebut kita sedang mengipas syaitan. Jadi antara perkara yang kalau tak ada keperluan, jangan buat macam tu. Ini tuan-tuan antara perkara yang dibahaskan dalam bab wuduk. Jadi memang bagus kalau dapat mengekalkan wuduk. Dan Imam Abdul Ghani Maqdisi, berdasarkan pengalaman dia tuan-tuan, dia suka macam kita maghrib isyak kan. Maghrib isyak ni antara waktu yang saya kira kita bolehlah jaga wuduk kita. Tapi subuh nak buat ke zuhur ni podeh sikit lah kan. Zuhur nak ke asar pun masalah juga. Asar nak ke maghrib pun kita rasa macam panjang. Tapi maghrib isyak tu kan dia tak sampai 1 jam. Biasa kita insya-Allah boleh jaga. Cuma kalau katalah akak-akak, hajah-hajah, cik-cik semain di rumah kan, masuk isyak, katanya dalam rumah kita nak buka telokong ke apa, kita bebas. Kalau nak memperbaharui wuduk, itu lagi bagus. Kalau tak menyusahkan, lebih baik kita tajdid wuduk. Sebab wuduk kita isyak tu lagi fresh. Kalau nak buat macam tu. Tapi kalau di Masjid Surau mungkin kita cadangkan, pertahankanlah wuduk tu sampai isyak lah. Begitu cara dia tuan-tuan. Qala, okey, selepas selesai menunaikan solat sunat, beliau rehat, tidur sekejap sampai subuh. Agak kita ambil lah dia tidur lepas isyak tadi 2 jam. Sebelum subuh tidurlah 1 jam. Sebab kajian tuan-tuan, memang tidur yang paling berkualiti ialah lepas isyak. Sampai pukul 3-4 tu dah, itu dah merapu tu. Kajian saintifik pun membuktikan perkara yang demikian. Itulah sunnah Nabi SAW kan. Dan paling pantang tuan-tuan, lepas makan jangan tidur. Kata Syekh Abdullah Syarqawi dalam Syarah Syama'il, dia kata apa? Lepas makan kena berjalan 100 langkah. Ini depannya tadi bersilo mana 1 langkah, baru 3 boleh. Saya jauh sikit ke sana, tempat tu saya lambat sampai tu. Saya kat Dewan Makan sana jauh sikit. Saya adalah 33 langkah. Lepas makan jangan tidur, berjalan sedikit. Kalau nak bagus lagi, lepas makan solat. Kalau tak mampu solat, zikir. Ini antara adab untuk menghadamkan makanan. Sihat sampai mati, insya-Allah sihat. Tuan-tuan, ini cara Nabi SAW. Baik. Qala, okey, beginilah beliau melalui hari-harinya. Okey, dan antara kitab hasil kitab beliau ialah 40 buah kitab tuan-tuan.
Qala, kita pindah tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhrul Razi. Tuan-tuan, beliau sedih. Apa sedih? Sedih mengenangkan waktu yang berlalu. Apa yang waktu yang sedih? Waktu makan. Terbalik kan? Kita makan, yes lah. Makan kita tuan-tuan, fi kulli makan. Ini Malaysia punya mazhab. Apa dalam bahasa Arab disebut? Fi kulli makan. Semua tempat dimakan. Sebab tu kalau kita jemput syekh-syekh Arab tuan-tuan datang seminar kat Malaysia ni, dia pun polik. Makan lagi. Makan. Kudapan, sarapan, minum pagi, tengah hari, petang, malam, 6 kali makan. Dia pun polik. Kan tuan-tuan? Sebab kita memang banyak waktu kita untuk makan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Fakhrul Razi tuan-tuan. Dia kata apa? Dalam kitab Uyunul Amba fi Tabaqatil Atibba. Ini cerita pasal doktor tuan-tuan. Ibnu, yang ditulis oleh Ibnu Abi Usaybiyah, doktor pakar dan pakar sejarah tuan-tuan, dia tulis tentang Imam Fakhrul Razi. Tuan-tuan, Fakhrul Razi radhiyallahu an, nama Muhammad bin Umar, lahir 534, wafat 606, umur sama macam umur Nabi SAW, 63. Ini pendapat yang paling masyhur. Wafat Nabi SAW umur 63. Ada riwayat 65. Ada 3 riwayat tentang umur Nabi SAW. Tak apa, itu tak ijma', tak sepakat ulama'. Tapi yang masyhurnya kita pegang 63. Okey, baik. Samalah Imam Fakhrul Razi pun meninggal umur 63. Tuan-tuan, kitabnya 200 kitab. Dan tuan-tuan, mencapai kepada 32 jilid. Tuan-tuan, dan kitab dia yang masyhur tuan-tuan, kitab Mafatihul Ghaib. Ini tafsir beliau. Tafsir yang ada bentuk nilai-nilai falsafah sikit lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi tuan-tuan. Tapi waktu yang paling dia tak suka waktu apa? Waktu makan. Kan? Dan kita sebut tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan jumpa antara tokoh-tokoh ulama tuan-tuan yang dia waktu nak cicah makanan itu pun dia sempat baca 50 bait syair. Antara ruti nak sampai ke kopi O tu tuan-tuan, dia sempat baca sesuatu, sempat mengulang kaji sesuatu. Mereka tak nak buang masa. Ini tuan-tuan, contoh-contoh yang berlaku di kalangan ulama silam. Baik. Kita pindah lagi tuan-tuan kepada Imam Ibnu Sukainah. Kenapa pula nama Sukainah ni nama perempuan? Anak Sukainah. Kenapa tak letak nama abah dia? Ini ada cerita dia tuan-tuan. Sukainah ini nama nenek sebelah ayah dia. Boleh. Jadi nisbah dia tu bukan nisbah abah atuk dia, nisbah wan dia, nenek dia. Okey, nama nenek dia apa tadi? Sukainah. Okey, baik. Qala, disebutkan oleh Imam Ibnu Najjar dalam Tarikh Baghdad dan Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala mengenai biografi Imam Ibnu Sukainah radhiyallahu an. Okey, tuan-tuan, lahir 5, tuan-tuan tulis berapa lagi tak tuan-tuan tu? Kat sini 519, 5. Okey, dan wafat 607. Mungkin ada pembetulan nanti. Allah memanjangkan umur beliau sehingga mampu menyampaikan apa yang diriwayatkannya berkali-kali. Ini Ibnu Sukainah, dan berharap dapat menyampaikan ilmu kepada seluruh penuntut ilmu di serata tempat. Suka mengembara, berdakwah, kembara dakwah. Suka pergi ke banyak tempat, tak kira tempat tu hotel ke, surau kocik ke, surau nak roboh ke, kampung mana corok ke, pergi. Ini tuan-tuan, ada jiwa pendakwah yang cukup hebat. Imam Ibnu Sukainah suka menyampaikan ilmu. Taib. Beliau sangat menjaga waktunya sehingga kata-katanya juga boleh dikira. Apa maksud kata-kata boleh dikira ni? Seorang yang pendiam, tak banyak cakap, tapi diamnya berisi. Kan? Tak suka banyak berburak. Tuan-tuan, masanya tak dibiarkan begitu sahaja. Apa jadualnya? Quran. Kan? Apa kehidupannya? Ialah zikrullah. Kan? Apa lagi tuan-tuan? Tahajud, dan memanglah beliau ni ulama yang boleh mengajar. Ibnu Sukainah mengajar. Itulah tuan-tuan jadual dia. Dalam majlis-majlis pengajarannya, beliau sangat sensitif terhadap perkara yang sia-sia. Dalam kuliah dia jangan ada orang yang membawang. Jangan ada orang yang berburak-burak tak ada faedah, mengumpet.
Jangan ada yang main handphone kalau zaman Ibnu Sukainah ni. Syekh tak ada handphone zaman dia, tuan-tuan. Beliau juga tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk perkara penting je, yang wajib-wajib. Solat Jumaat, sembahyang raya, sembahyang jenazah, itu je. Urusan-urusan lain kalau tak ada keperluan dia tak akan keluar. Macam musim Covid ni. Masa PKP yang mula-mula dulu untuk rumah kan. Inilah dia Ibnu Sukainah dah mengamalkan tuan-tuan kuarantin. Ya, supaya apa? Fokus waktunya untuk menulis. Taib. Ibnu Najjar yang anak murid Ibnu Sukainah berkata, saya telah mengelilingi dunia ini timur dan barat. Kata Ibnu Najjar, saya dah banyak pergi merantau, mengembara, menuntut ilmu, jumpa imam, jumpa ulama, jumpa orang sufi. Ahli zuhud ni katanya orang sufi, orang tasawuf. Saya jumpa ramai. Tetapi saya belum lagi jumpa orang yang elok ibadatnya, akhlaknya. Iaitu saya bersama, kata Ibnu Najjar, saya bersama Ibnu Sukainah lebih kurang 20 tahun. Saya berdamping dengan Imam Ibnu Sukainah, kata Ibnu Najjar, selama 20 tahun. Saya belajar banyak daripada dia, akhlak, semangat, jati diri, khidmat. Ya, saya talaki Quran dengan dia, ya, dengan 7 riwayat qiraat dan sebagainya. Ya, membaca, mengkhatamkan kitab-kitab yang hebat-hebat. Banyak ilmu dan manfaat yang saya dapat daripada Imam Ibnu Sukainah. Kata siapa? Ibnu Najjar, murid Ibnu Sukainah. Tuan-tuan, dia punya pendiamnya, tuan-tuan, dia kata apa? Yang seperti yang disebut di sini oleh Yahya bin Qasim, dia kata Ibnu Sukainah seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Kalau jumpa dia kata cukup salamun alaikum. Jangan cakap as tak nak. Alif lam tak payah tambah. Salamun. Sebab kalau tak ada alif lam tambah tanwin. Salamun alaikum. Dalam Quran ada ke salamun? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin kan? Salam. Jadi yang kita bagi salam-salam ni dalam handphone ni, salam bang, salam. Okey ke macam tu? Ada orang kata tak boleh macam tu. Salam itu celaka, kata dia. Salam itu cara Yahudi, betul ke? Jawapannya tak betul. Salam maksudnya sejahtera. Cuma tak lengkap, tuan-tuan. Kalau nak salamun alaikum, ataupun yang kita biasa lafazkan assalamu alaikum. Maknanya kalau orang salam pun, tuan-tuan, tak salah lah, walaupun tak mencapai maksud yang sebenar. Assalamualaikum ataupun salamun alaikum. Okey, dengar dulu tuan-tuan, Salamun alaikum. Tuan-tuan, kalau jumpa orang tak payah assalamu alaikum. Kalau budak-budak sekolah rendahan, tadika warahmatul, di 3 minit tu nak sampai dia tu. Ustaz 3 minit dia punya panjang lagu tu. Kan? Tak apalah tu sekolah tadika, sekolah rendah baru berlatih kan. Tuan-tuan, dia tak nak panjang-panjang, tak payah macam mana sarapan apa tadi, siapa masak, kedai mana, sambal dia macam mana, ompuk tak daging ni. Dia ompuk kalau kekang kan. Tak payah tanya banyak-banyak. Dia tak suka panjang-panjang berburak. Ini style Ibnu Sukainah. Tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kau cakap Assalamualaikum, okey, apa nak cakap terus. Tak payah nak berjela-jela panjang, jam kat sini kilometer sekian, apa dia point-point, tak payah. Dan tak nak dengar benda tu. Kau bagi salam, salamun alaikum, tak payah warahmatullah, tak payah wabarakatuh. Punyalah, tuan-tuan, dahsyat dia jaga waktu tu. Apa nak cerita, apa hajat, share. Itu dia, tuan-tuan, sistem penjagaan waktu Imam Ibnu Sukainah radhiyallahu an. Kenapa, tuan? Hal ini kerana keprihatinannya dalam pengajian ilmu dan penetapan hukum hakam ketika di Madrasah An-Nizamiyah. Tuan-tuan, ajaib, kata Syekh Abdul Fattah. Pelik. Beliau mengarahkan untuk memendekkan salam dan melarang murid-murid tadi daripada menuturkan bahasa yang berbunga-bunga ketika mula-mula bertemu. Kalau saya, tuan-tuan, saya tak berapa gemar lah pantun-pantun ni kalau majlis ni. Kalau sekali pantun 2 kali tu boleh pergilah. Tapi sampai 14.8 kali itu tak payahlah. Banyak-banyak nak pantun pun orang muak dengar kan. Jadi dia sikit-sikit bolehlah. Jadi menarik minat orang nak dengar. Tapi kalau daripada mula sampai akhir bukan dah jadi majlis ceramah dah. Jadi majlis berbalas pantun lah budak dah. Tak penuh juga kan. Jadi ini Ibnu Sukainah kata tak payah. Bahasa bunga-bunga bahasa ni saya tak perlu. Saya nak point je. Ni cara dia jaga waktu, tuan-tuan.
Taib, dia kata apa? Beliau meminta agar terus mulakan perbincangan dan pembelajaran sejurus selepas bagi salam. Tentang apa? Nak jaga waktu. Tetapi ini mungkin sebab dah biasa. Yang dalam pondok tu, dalam madrasah nizamiah ni, semua student dia, semua staff dia, kawan-kawan pensyarah saja. Jadi tak payah nak berjela-jela mukadimah sebab kita dah kenal. Tapi kalau kita mungkin pertama kali jumpa nanti majlis pertunangan, abang jadi jurucakap. Jadi jurucakap wakil lah. Dia Pak Long kan, anak buah nak kahwin. Dia pergi rumah pengantin perempuan tu, salamun alaikum. Ikut betul-betul Ibnu Sukainah. Tak payah banyak cerita dia. 10,000. Tarikh 10-10, 10-10. 10-10 2010. Kira jadi. Macam tu kena balik kena losong lah kita. Kenapa macam ni? Bona berunding ni tak tahu bagi salam, tak ada tanya khabar tiba-tiba ni. Saya ikut pengajian Masjid Negara. You know, I pengajian Masjid Negara Ibnu Sukainah. Pendek ringkas. Tak boleh lah macam tu dah. Ini majlis pertunangan, ini kena adalah bunga-bunga dia sikit, ta'aruf dia. Ni kita kena bezakan keadaan lah. Yang berlaku pada Ibnu Sukainah ni sebab memang dalam madrasah itu, dalam universiti itu memang kelompok dia sahaja orang yang dikenali. Jadi tak payahlah nak pantun-pantun lagi, cerita street bagi salam dan mulakan perbincangan. Selesai tuan-tuan. Okey, kita sambung lagi muka surat 70. Ini nama ni kontroversi sikit lah, tapi saya akan terangkan tuan-tuan. Datuk kepada Ibnu Taimiyah. Atuk dia pun alim lah tuan-tuan. Dibacakan buku untuknya ketika beliau dalam tandas. Dalam tandas kau suruh baca buku, mengada-ngada betul lah kau ni. Mari sini awak baca, saya nak exam ni. Tak sampai study. Malam tadi mimpi pula soalan bocor. Baca muka surat 18. Kita dalam tandas. Tak sampai nak study dah ni, 5 minit nak masuk dewan peperiksaan. Mungkin macam tu boleh berlaku lah kot. Mungkin. Tapi benda tu pun tak kena tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan kepada Datuk kepada Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan? Beliau adalah di antara mereka yang sangat menjaga waktu. Dengan bentuk yang sangat pelik dan ajaib. Datuk Ibnu Taimiyah. Perkara ini tidak terlintas di fikiran kita. Kita tak mampu nak buat. Siapa tuan? Nama dia, gola dia Majduddin Abul Barakat. Ataupun nama sebenar dalam IC dia Abdul Salam bin Abdullah Al-Harrani, Syria. Al-Hambali, mazhab dia Hambali. Datuk Ibnu Taimiyah mazhab Hambali. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kenal tentang Imam Ibnu Taimiyah? Apa mazhab dia, Ibnu Taimiyah ni? Ada yang tahu? Tak pernah baca tentang Ibnu Taimiyah, tapi biasa dengar nama ni kan? Okey, nama ni nama yang popular dan ada sedikit kontroversi tuan-tuan. Ada yang pro, ada yang kontra dengan nama Ibnu Taimiyah ni. Atuk dia, siapa nama atuk tadi? Abdul Salam. Atuk dia mazhab Hambali. Clear kat situ. Tuan atuk dia ni lahir 590, wafat 653. Tuan-tuan, kemudian ada lagi namanya tuan-tuan Abdul Rahman bin Abdul Halim bin Taimiyah. Ni semua suku sekat dia dah ni. Yang merupakan saudara beliau berkata, apabila atuk ni masuk ke tandas, saya lah tukang baca kitab. Siapa saya tadi? Abdul Halim Abdul Rahman. Saya duduk luar tandas, saya lah baca kitab. Kuat sikit suara kau dia tak dengar. Dalam jamban cakap. Kau baca kuat sikit dia nak dengar. Sebab apa tuan? Yalah benda ni tak payah kita buat lah. Tetapi cuma nak membayangkan kepada kita kesungguhan Datuk Al-Imam Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan menjaga waktunya. Okey. Mungkin saya nak terang sedikit tuan-tuan. Kita di Malaysia ni kita kata mazhab kita nak laksanakan hadis Jibril alaihi salam. Kita mempunyai agama yang sangat sempurna alhamdulillah, dan diterjemahkan agama Islam kita tu dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Iaitu apa dia? Kita ada mazhab fiqh, kita ada cara kefahaman tauhid, akidah, dan kita ada kaedah penyucian jiwa dan akhlak yang kita panggil sebagai tasawuf. Betul? Maka kalau yang fiqh tadi tuan-tuan itulah Islam. Kalau yang akidah itulah iman, kalau yang tasawuf itulah ihsan. Betul kan? Tiga-tiga ni mesti seiring sejalan. Kalau tuan-tuan pakai dua je, iman mantap, syariat hebat, tolak tasawuf, kafir. Tuan-tuan bertasawuf hebat, keyakinan dia, zuhud dia, tawakal dia, yakin dia, khusyuk dia hebat. Tasawuf dia hebat. Dia punya tauhid pun bagus.
tapi syariat dia out, meninggalkan solat, mempersoalkan zakat. Habis juga rosak juga sebab mempertikaikan syariat Islam tadi. Ataupun sebaliknya, dari sudut tasawuf dia okey, dari sudut syariat dia okey, dari sudut akidah pula rosak. Akidah rosak macam mana? Saya ada mesyuarat fatwa tuan 2 bulan lepas. Ada satu ajaran tuan-tuan, dia khabar Tuhan mesti berzakat. Pula dah, Allah kena bayar zakat. Tak tahulah pusat zakat mana nak kena bayar, wilayah ko, lembaga zakat Selangor ko. Allah kena berzakat kata dia. Ini ilmu hakikat lah ni, ilmu akidah yang sesat, salah. Maka kita kata tadi, kita mesti ada tiga-tiga aliran ini tuan-tuan. Kita mesti ada iman, mesti ada Islam, mesti ada ihsan. Boleh? Kita mesti ada fiqh. Maka fiqh secara orang awam kita ni pakai mazhab Syafi'i. Senang. Kalau mufti kata okey bab zakat, kita taklid mazhab Hanafi pakai nilai duit, kita follow, tak ada masalah. Fatwa macam mana ASB, ASN tu boleh ke tak boleh, nak berlabuh kat situ, tengok fatwa kata boleh, boleh buat lah. Begitu je kita ni, tak ada susah macam mana. Pakai mazhab Syafi'i. Kalau nak bertukar mazhab berdasarkan keputusan fatwa, kita pun follow je, tak ada masalah pening-pening kepala. Selesai tuan-tuan. Itu fiqh. Tauhid, itu mengaji sifat 20 kan, mengaji sifat 20. Dan baru-baru ni diselewengkan isi kitab Al-Ghunyah. Nama kitab itu kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang khabar Syekh Abdul Qadir Jilani ni akidahnya Tuhan bertempat, Tuhan di langit, Tuhan berpindah-pindah. Kejap Tuhan pergi KPJ, kan Tuhan pergi hospital Kuala Lumpur pula, kan pergi pula Tunggu Jaafar Soman pula, Tuhan berpindah-pindah. Kenapa? Sebab Tuhan yang kata aku sakit, kau tak ziarah aku. Kita jawab, ya Allah, macam mana kita nak khabar kau sakit, kau Tuhan Rabbul Alamin. Allah pun jawab, aku berada di sisi saudara-saudaramu yang sakit. Maka orang yang faham zahir nas hadis yang mutasyabihat ini, dia khabar Tuhan tu ada sebelah, Tuhan zat Allah. Maka itulah tomahan mereka ambil kitab Syekh Abdul Qadir Jilani tadi tuan-tuan. Dia khabar, tengok ni kitab tok guru kau, kitab orang tasawuf, orang tarikat, orang akidah sifat 20 pun sama ya, mengabarkan Tuhan itu bertempat di situ, Tuhan itu berpindah-pindah. Maka sebenarnya kitab itu telah diedit, faham? Kitab itu telah diselewengkan daripada tujuan asal, penulisan asal Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akidah kita tuan, Allahu mawjudun bila makan. Allah tidak berhajat kepada tempat. Kalau kita kata Allah berselur dekat arash, arash itu makhluk. Sebelum ada arash, Allah duduk mana pula? Ini tuan-tuan mungkin Prof Dr. Yuniza, siapa nama Dr. Yuniza tu? Yang mengajar kita sini sebulan sekali. Prof Dr. Tak ingat nama Tok Guru ni, tak boleh ni tau. Dr. Basri. Dr. Basri kan? Mungkin Dr. Basri dia dah buat perbandingan kan? Mana Asy'ariyah, mana yang salaf. Dua-dua betul, tapi kalau nak pakai salaf, jangan takwil sendiri. Kaedah salaf, baca beriman tanpa perlu menghuraikannya. Itu akidah tu kadang-kadang pun kita masih tergelincir. Maka tuan-tuan sekalian, akidah kita mengajilah sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian kita juga tuan-tuan mesti bertasawuf. Tasawuf berbeza dengan tarikat. Tarikat ini mazhab. Mazhab dalam tasawuf namanya tarikat. Mazhab dalam fiqh, mazhab Syafi'i dan sebagainya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak bertarikat, itu tidak menjadi satu masalah besar. Tetapi bertasawuf tu wajib, sebab dia datang dengan Quran dan hadis. Atau apa tasawuf Ustaz? Tasawuf ni tuan-tuan takhalli dengan tahalli lah. Kemudian dapat tajalli, ada 3 ta. Takhalli, tahalliha, tadi kha, takhalli kha, tahalliha, last sekali dapat jim, tajalli. 3 ta. Apa? Tasawuf apa Ustaz? Tasawuf ni ialah kita kosongkan diri kita daripada buang sifat-sifat yang keji, mazmumah. Itu tasawuf lah tu. Buanglah tadi sifat tamak, sifat buruk sangka, sifat malas, buang. Takhalli. Kemudian isi dengan tahalli. Hiaskan diri kita dengan perhiasan mahmudah. Tadi tamak, sekarang dah pemurah. Tadi hasad dengki, sekarang dah berlapang dada. Tadi sombong sebab kereta dia yang paling mahal, kereta dia lah yang datang kuliah pagi ni. Tak, sekarang dah tawadhu'. Kita keluarkan takhalli, kosongkan yang keji, kita isi dengan perkara yang suci, tahalli. Kemudian tuan-tuan, orang yang dah melalui proses itu, baru dia dapat tajalli, itulah karamah. Itulah tasawuf. Tuan-tuan, bahkan tasawuf ni tuan, kalau kita nak takrifkan,
menurut Imam Ibnu Ajibah dia mencapai kepada 2000 definisi, 2000 pentarifan. Itu tasawuf tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu kita kata bertasawuf ni ialah mentahqiqkan maqam al-ihsan. Quran sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah mereka yang menyucikan hatinya. Tasawuf itulah dipanggil sebagai ilmu tazkiyah, penyucian jiwa. Esok saya dan tuan-tuan semua, Ustaz Zahir dan siapa pun tuan-tuan, kita esok bertemu Allah. Kita nak bawa apa? Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada manfaat harta dan anak pinak melainkan mereka yang datang bertemu Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera. Jadi kita tuan-tuan, solat kita tuan-tuan, zahir ini syariat, fiqh. Yang menjadi penilaian Allah Ta'ala juga ialah khusyuk hati. Maka hati ni nak kena jaga. Dalam bab hati kita mengaji ilmu tasawuf. Nampak? Maka pakej yang ada di Malaysia kita ni tuan, alhamdulillah, dakwah kita timur sejak zaman kerajaan Melaka dulu, Turki Osmaniyah pun hantar, para habaib pun datang, ulama-ulama berdakwah. Kita mesti ada 3 tadi. Iman, Islam, ihsan, fiqh, tauhid, tasawuf. Mesti ada. Adapun Imam Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, dia ni bukan atuk dia, ni dia sendiri, Imam Ibn Taymiyah, dia memperakui tentang kehebatan sifat 20 yang dibawa oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari. Dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari merupakan benteng kepada akidah umat Islam. Boleh saya sebut Ibn Taymiyah? Beliau ada kitab Majmu' Fatawa dia, ada satu bab, satu bahagian yang membahaskan tentang tasawuf. Dia orang bertasawuf, Imam Ibn Taymiyah tuan-tuan. Cuma kontroversinya tuan-tuan dari sudut perbahasan tauhid 3. Dia yang memperkenalkan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, itu ada kontroversi. Dan di zaman beliau tuan-tuan, ulama-ulama sezaman beliau juga banyak yang komen. Dan perjuangan dia ialah kerap dipenjarakan. Ibn Taymiyah ni masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dan orang khabar, orang yang mengadu ni buat laporan ni dengki dengan dia. Tetapi sebenarnya tuan, kita kena baca banyak lagi lah tentang Ibn Taymiyah ni. Calon yang kontroversi. Tuan-tuan, fahaman inilah yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Orang sebut ini senang Wahabi itulah. Orang sebut Muhammad bin Abdul Wahhab. Kontroversi juga. Cuma kita ikut tuan-tuan, ulama kita kata jangan bawa faham itu di Malaysia, tak sesuai. Tapi tuan-tuan jangan pula nanti pergi Mekah, boleh buka nanti awal tahun pergi umrah, tuan-tuan jangan pula saya tak semayang dah belakang Sudais Suraim Wahabi. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula, tak betul tu dah. Sebab tuan-tuan, kita ke sana nak semayang berjemaah, kita nak dapat 1000 kali ganda, 1000 kali ganda. Kita ikut imam tu, jangan tuan-tuan tuduh dia Wahabi pula. Tuan-tuan ikut dia semayang kita belakang imam itu sah, terhasil pahala. Jangan tuan-tuan terlampau salah faham pula, ta'assub pula. Ui, semua orang Saudi sosek, semua orang Iran Syiah. Tak, bukan begitu. Cuma saya nak bagi pendedahan sedikit. Begitulah kontroversi yang berlaku, menyebabkan Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan fahaman Wahabi yang menghidupkan fikrah pemikiran Imam Ibn Taymiyah itu tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Boleh? Jadi pendekatannya kurang sesuai diamalkan di Malaysia. Tuan-tuan sekalian, kemudian kalau boleh kita sambung lagi satu tokoh ataupun 2 sebagai penutup tuan-tuan. Disebut Imam Al-Munziri. Last lah Imam Munziri ni tuan-tuan, apa pula cerita dia? Sibuk membaca. Masa makan pun baca. Masa baca pun makan. Kita tuan-tuan, ya. Masa baca makan, dia masa makan baca. Lain kan? Menurut seorang ulama, dia kata apa? Saya tidak pernah mendengar dan melihat seorang individu yang bersungguh-sungguh dalam mendidik, dalam mengajar, dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan, tekun, siang malam pagi petang tekun. Itulah Imam Al-Munziri. Tuan-tuan, ya, katanya saya berjiran dengan dia 12 tahun. Saya bangun malam, tengok lampu rumah jiran tu dah terang benderang. Artinya apa? Mungkin dia sedang tahajud, mungkin dia sedang baca Quran, mungkin dia sedang study, menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sibuk tuan-tuan, leka dengan kitab-kitabnya. Itulah Imam Al-Munziri. Peringkatnya tuan-tuan macam mana? Jaga masuk.
menceritakan tentang keprihatinan beliau terhadap masa, kesungguhan menuntut ilmu, sehingga ada yang mengatakan bahawa beliau tidak pernah keluar dari tempat beliau mengajar walaupun untuk takziah. Takziah ya, sabar kak, innalillah. Tak ada kata tahniah, selamat hari raya, tak. Tak ada kata nak pergi ada majlis nak sonok-sonok, tak ada. Tak ada alasan, melainkan kalau dia nak keluar daripada kawasan pondoknya itu, kawasan pagar universiti sekolah dia itu, hanya kalau yang wajib-wajib, khususnya dalam solat Jumaat. Kalau waktu lain dia tak nak keluar. Ini tuan-tuan, Imam apa namanya? Al-Mundhiri. Sampai ke muncaknya apa tuan-tuan? Ini lagi parah lagi ni nak dengar ni. Dia kata apa? Kata Imam Subki, ya, beliau mengajar di Darul Hadis di Damsyik tuan-tuan, Syria. Dia tidak pernah keluar daripada kawasan Darul Hadis. Kalau kata bandar universiti, kita katalah tuan-tuan nak kata apa? Serdang, UPM. Satu universiti tu berapa ekar? 100 ekar, contoh kan. Kuis berapa ekar? 50 ekar. berapa? Kawasan pagar tu je lah dia. Dia takkan keluar daripada kawasan pagar universiti dia. Ini gambaran Imam Al-Mundhiri tuan-tuan, ya. Dia tak keluar daripada kawasan dia, melainkan kena pergi solat Jumaat. Sebab dalam kawasan pondok tidak dibenarkan solat Jumaat. Sekarang ni Covid, semua pondok madrasah boleh buat Jumaat untuk anak-anak pelajar dia. Termasuk sahah saya ni di Somban tu tuan-tuan, boleh dibenarkan, ya. Ketika wafatnya anak beliau, anak siapa tuan-tuan? Anak Imam Subki kan anak Imam Munziri? Imam Munziri, ya. Ketika wafat anak Imam Al-Munziri, iaitu Rashiduddin Abu Bakar bin Muhammad, ya, pada tahun 643, jadi semayang jenazah dalam kawasan sekolah lah, dalam kawasan madrasah, semayang jenazah sampai pagar je tuan-tuan, sampai pintu gerbang je. Ke situ dia menangis, Imam Munziri menangis, dan dia kata, wahai anakku arwah, wahai anakku almarhum, anakku yang telah kembali ke rahmatullah, semoga kau selamatlah dalam alam barzah kau. Abah tak dapat nak ngikut kau sampai ke kubur dah, tak dapat nak pergi talqin dah. Sebab apa? Abah ada kelasnya lepas asar, kalau lepas zuhur sibuk. Maka siapa yang akan uruskan tadi? Biasalah Nasir Bilal Khan, tim tanah kubur jugalah yang uruskan urusan jenazah tu tuan-tuan. Ya. Jadi Imam Munziri kekal tuan-tuan berada dalam pagar universiti, pagar pondok. Ini tuan-tuan kita boleh membayangkan, okey, kita boleh membayangkan betapa ulama-ulama kita ni sangat-sangat menjaga waktu. Cuba kita kiaskan dengan waktu kita tuan-tuan. Meh kita muhasabah sikit. Kita jadual kita macam mana semayang. Kalau semayang sir dengan jahar, saya kira ada beza sikit waktu dia. Sir, zuhur asar. Sebab zuhur asar kita tak perlu melafazkan suara kita. Maksud saya tak menguatkan suara kita, jahar. Kita baca sekadar menggerakkan bibir kita. Itu je kan? Itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Ini semayang maghrib. Jadi akan ambil tambahan waktu sedikit. Contoh kan, wadduha walaili idza saja. Itu akan ada sedikit tambahan waktu kan? Tuan-tuan, tapi kalau semayang zuhur asar ni kita Bismillahirrahmanirrahim, kan laju lagi lah. Semayang zuhur asar ambil lah 5 minit. Ambil lah maghrib kita tuan-tuan 8 minit. Ambil lah isyak kita 10 minit, subuh kita 10 minit tuan-tuan. Itu baru berapa minit kita ambil masa. Kalaulah kita tak wirid lepas semayang, kita dah rugi. Betul? Jadi ambil pendekatan lepas solat, jangan kaki tu terangkat-angkat tu macam nak terbang, cepat-cepat bangun, tak. Lepas semayang jangan cepat-cepat bangun, duduk sekejap 5 minit, sempurnakan wirid kita, zikir kita yang asas tadi tu. Boleh? Saya dah sebut tuan, aurat tu namanya aurat apa? Saya dah sebut bulan lepas, siapa ingat? Susunan wirid tuan-tuan, istighfar, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi. Itu wirid siapa yang susun tu? Saya dah sebut bulan lepas. Aurat. Ya itulah banyak nak kasih lemak. Talangan tu. Siapa catat bulan lepas? Cuba cek balik catatan. Ini mesti lukis orang gambar orang lidi ni. Kalau tak, macam mana dia tak ingat? Aurat apa? Cuba cek, cik, tengok. Jumpa tak? Kitab dah hilang ustaz. Kalau kitab hilang tak payah sangat nolong dah. Jumpa? Namanya apa? Aurat khusyashiyah. Tulis lagi sekali tak apa. Kita nak tulis banyak-banyak kali pun tak apa, biar ingat. Aurat yang tuan-tuan baca lepas maghrib, lepas subuh tu, zikir-zikir kita tu, susunan dia. Hadis ni banyak. Tapi dihimpunkan oleh Imam Ahmad Al-Qushashi Al-Madani.
Maka riwayat itu ataupun wirid itu dipanggil wirid Al-Qushashiyah. Imam Ahmad Al-Qushashi, orang Madinah. Okey, jadi lepas sembahyang kita pun bacalah wirid Qushashi tadi tu, tasbih, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, akbar 33 cukup kan. Dan kita dah tambah tadi tuan-tuan, kalau nak tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Berapa kali nak baca? 3. Kalau nak terbang copek berapa baca? 100. 100 kali untuk yang free. Yang kita yang acah-acah busy ni 3 kali okey. Baca doa. Jangan tuan-tuan nak kelang kabut tau. Dalam sembahyang dah baca doa, doa apa lagi? Janganlah kelang kabut benar tuan-tuan. Allah suka hamba yang sentiasa berdoa. Janganlah kelang kabut kata ni saya belajar dalam YouTube Ustaz Kobar baca doa bid'ah. Tak payahlah tuan-tuan layan perkataan tu tuan-tuan. Dia dalam sembahyang kita berdoa, lepas sembahyang pun kita berdoa. Allah suka dengan suara kita ni Boleh? Jadi kita punya jadual itulah. Ambil sikit Quran. Ada peluang mengaji hari Sabtu ke masjid-masjid surau-surau berdekatan, belajar. Kalau dah tak boleh ikut kelas yang free, ambil kelas yang berbayar pula. Tak boleh lah Ustaz, saya boring lah, saya free je semua kelas ni. Sampul lalu saya masuk 50, saya tak puas hati Ustaz. Saya nak kelas yang mahal-mahal. Pergi cari kelas kat universiti mahal-mahal, bayar seperti kau lah, yang penting kau belajar. Kan tuan-tuan? Jadi kita isi waktu kita dengan pengisian-pengisian begitu tuan-tuan. Ya. Jadi itulah yang kita perlu muhasabah sentiasa. Bukan suruh tuan-tuan jumpa orang lepas ni salamun alaikum, bukan suruh yang itu. Tuan-tuan kekal assalamualaikum. Tuan-tuan boleh bersembang perkara yang perlu, tak ada masalah. Bukan nak suruh tuan-tuan nanti ada anak saudara meninggal, anak saudara rapat, kita pula berjiran dengan dia, tak pergilah. Saya tak pergi jenazah awak, saya ada kelas kat Masjid Negara. Janganlah cetu bona pula. Pergilah uruskan jenazah dia, saudara kita. Jangan pula nanti dapat jemputan kahwin, ya, sepupu kita kahwin ko, siapa ko yang saudara dekat kita, kawan rapat kita, tak ada masalah, boleh pergi. Tetapi tuan-tuan, jangan itu segala-gala. Kehidupan kita tunggu bila nak dapat jemputan kahwin, yang minggu ni tak ada orang kahwin pula. Aduh, semaklah kepala tak ada orang kahwin. Dia pula semak orang tak kahwin. Ini pun susah juga ni. Sebab apa? Dia nak pesta, dia nak kenduri je kerja dia. Pun tak betul juga. Ada jemputan kita adjust. Kenapa kelang kabut tuan-tuan? Tak faham keutamaan. Jemputan kenduri COVID, kita punya turn 2 hingga 4. Dia ada dua grup lah, sebab tak boleh rentak-rentak kan. Ada jemputan 11.30, 1.30 contoh. Jangan nak kelang kabut pergi yang 11.30 tu. Kita pergi 1.30. Katanya sempat tak ikut kelas Masjid Negara? Sempat. Jadi kita jangan kelang kabut. Bukan kita bapak pengantin, kita bukan mak pengantin, kita tetamu. Datanglah waktu yang diundang. Kenapa tak datang kak? Ada 3 bulan. Bolehlah Ustaz, ada kenduri Ustaz pukul 3 petang. Kak kena prepare awal. Kau nak bodak awal pun cair bodak kau tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya pandai-pandailah susun jadual kita. Jangan kita kelang kabut. Takut nanti kita tak ada modal yang kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Okey, saya buka 5 minit lagi ni Kalau ada soalan. Silakan bang. Dia sebenarnya bang, yang 4 tadi ikut Imam Abdul Abbas Al-Mursi, dia pecahkan macam tu tau. Kalau dia kata apa tadi, kalau kita adab kita dengan waktu, Allahumma salli alaihi wasallam, dia kata yang pertama tadi dia pecah waktu taat, lawan dia waktu maksiat. 1 2 taat 1, maksiat 2. Yang ketiga dikira nikmat, itu waktu yang ketiga. Waktu nikmat waktu yang ketiga, waktu bala waktu yang keempat. Ya kan? Bermaksud, saya ulang balik, kata Imam Abdul Abbas, kalau kita taat, tuan-tuan, kita mesti menyaksikan itu semua anugerah Allah, bukan kerja kita. Kalau kita terbabas melakukan maksiat, kita nisbahkan maksiat itu pada diri kita, tetapi kita mohon keampunan kepada Allah. Itu waktu yang kedua. Waktu ketiga, ketika kita diberikan nikmat. Itu kira waktu yang ketiga bang. Waktu ketiga kita dapat nikmat. Apa yang cakap? Alhamdulillah. Ada waktu yang keempat, kita ni diuji dengan sedikit kesakitan ke apa sebagailah, ujian dan sebagainya, maka kita kena bersabar. Itu pecahan dia tuan-tuan bang. Dia nampak macam 2 kan, tapi dipecahkan jadi 4. Terima kasih. Baik, ada lagi tak yang keliru, yang kurang jelas apa yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah, semua khusyuk dan tawaduk. Semua begitu faham apa yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama
mengamalkan sedikit sebanyak ilmu yang kita belajar. Kita nak buat semua tak mampu. Betul tak? Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Bondo tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat mana yang mampu dulu. Sikit-sikit lah, berperingkat-peringkat, beransur-ansur kita buat, insya-Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan perbahasan, perbincangan kita pada hari ini, dan insya-Allah ada rezeki kita bertemu pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Ya, terima kasih tuan-tuan atas perhatiannya. Dan saya kata tadi mungkin ada balance lagi ke majalah? Dos? Ada lagi? Majalah ada lagi lebih tuan-tuan. Siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan. Sebab saya kata tadi memang saya tulis itu untuk sumbangan pondok saya, madrasah saya tuan-tuan ya. Dan yang nak berwakaf pun bolehlah share-sharekan rezeki tuan-tuan, bolehlah masukkan ke tabung belakang tu. Kalau nak akad dengan saya pun boleh jumpa saya sendiri. Terima kasih tuan-tuan. Ya, bulan depan ada qasidah ke? Tak ada, tak nak qasidah dah. Kalau Ustaz ni free nanti saya bawa lah dia bacalah qasidah kat kita tuan-tuan sama-sama, insya-Allah ya. Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.